Pintu sel dia dibuka. Aseng, bangun. Masanya dah sampai dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan saja. Tak ada kena-mena dengan yang hidup ataupun yang dah pun meninggal dunia, ya. Jadi, sebelum apa-apa, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan untuk mak ayah kita, tak lupa juga, semoga Allah berikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kisah seram Malaysia pada hari ini akan terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mari kita mulakan. Untuk kisah seram Malaysia pada kali ini, masih lagi kita berada dekat penjara Pudu lagi, ya guys. Okey, tanpa membuang masa, kita teruskan. Kisah dia ni, tajuk dia pada kali ini adalah tajuk Aseng. Aseng ni salah seorang banduan yang berada ataupun yang ditahan di dalam penjara Pudu. Dia ni duduk dekat dalam sel bilik akhir. Okey, kita mulakan cerita dia, ya. Eng Tong Ah namanya, atau juga dipanggil sebagai Aseng, berumur 36 tahun macam tu dan merupakan seorang banduan yang dikenakan hukuman mati di tali gantung. Dan Aseng ni, dia dulunya bekerja sebagai seorang penjual ikan di pasar. Macam itulah lebih kurang selama lebih daripada 10 tahun. Dan dia ni mendirikan rumah tangga pada usia dia 34 tahun. Tapi dia tidak ada rezeki tentang anak ni. Dia masih tidak lagi mempunyai seorang anak pun. Okey, perniagaan si Aseng ni waktu tu, dia kurang majulah. Tak berapa ramai orang kata customernya kan. Dan oleh itu, sekali-sekala si Aseng ni, dia meminjam wang, orang kata untuk nak menyara isteri, ibu dia yang sakit dan seorang adik yang masih lagi pun bersekolah macam tu. Jadi dia terpaksalah meminjam ahlong. Dan biasalah, of course, ahlong kan mengenakan faedah yang sangat-sangat tinggi, ya. Jadi disclaimer sikit, kalau kita berada dalam keadaan kesempitan wang ke, cubalah orang kata minta bantuan. Janganlah sampai terjebak dengan pinjam pada ahlong ni. Sangat berbahaya. Jauhkanlah, ya kawan-kawan. Saya pun tak nak orang kata kawan-kawan ada, sahabat-sahabat kita di KSM ni ada masalah beginilah. Sebab saya ada kawan yang ada masalah begini. Seram babe, kalau nak cerita memang panjang, tak habis cerita dia. Jadi saya teruskan cerita pasal Aseng ni, ya. Okey, oleh sebab tak ada sesiapa pun yang sanggup menjadi penjamin untuk si Aseng ni, jadi mana-mana bank pun memanglah tak akan meluluskan pinjaman kepada si Aseng ni lah. Jadi pada satu hari, si Aseng ni bertengkar lah dengan satu ahlong yang dia dah buat pinjaman dengan ahlong ni lah. Yang ahlong ni datang sebenarnya untuk nak mengutip hutang yang seharusnya dilunaskan oleh si Aseng ni. Sepatutnya ialah dah tertunggak berbulan-bulan. Aseng ni tak bayar lah duit si ahlong ni. Jadi Aseng ni dia naik berang tau, bila si ahlong ni ataupun pinjam wang yang tidak berlesen ni menunjukkan jumlah pinjaman dia tiba-tiba berjumlah RM8,000 tau. Sedangkan waktu pada mula-mulanya si Aseng ni, dia kata dia sekadar membuat pinjaman sebanyak cuma RM5,000. Macam mana boleh jadi sampai RM8,000? Jadi memang si Aseng ni tengah marah lah kan. Jadi pun sebenarnya kata si Aseng lagi, dia pun telah menjelaskan RM sebanyak dah menjelaskan sebanyak RM1,000 macam tu. Tapi oleh sebab perniagaannya ni agak tak berapa cun, agak merosot kan, jadi dia pun gagal lah nak buat pembayaran tu. Dan sejak 2 bulan kebelakangan ni, dia tak menyangka pula yang jumlah dia tu
Padahal kalau ikutkan daripada RM5,000 dia dah bayar RM1,000, tinggallah RM4,000. Tapi jumlah dia yang si Tai Long ni minta dah meningkat sampai menjadi RM8,000. Tak dia tak kita lah. Kalau kita pun terkejut juga dengan orang kata bunga interest dia tu. Uish, tinggi betul. Tapi sahabat-sahabat KSM semua, memang Ahlong ada di luar sana ni, dia akan mengenakan pinjaman bunga yang orang kata tak masuk akal. Kita dengar memang tak masuk akal. Jadi saya sambung lagi cerita. Jadi si Hassan ni macam tak mengakulah pasal pula jadi jumlah pinjaman sampai RM8,000 kan, padahal dia pinjam sikit. Jadi mereka berdua ni pun bertengkar lah. Bukan berdua je lah, maksudnya Ahlong ni dia confirm dia bawa kawan-kawan dia kan. So Ahlong ni pula dia ugut, dia akan nak bawa lari isteri si Hassan ni sekiranya jumlah itu tidak dilunaskan esok. Stat dia kata, kalau you tak boleh settle ni hutang ini hari, esok I datang, I bawa lari you punya isteri. Kata dia macam tu lah. Dan si Hassan ni pun naik berang lah dengar urgutan macam tu kan. Ini dah kacau-kacau family ni, tak boleh jadi ni, kata dia. Dia merayu lah agar isterinya ni leave out from this business lah. Jangan kacau isteri aku, tolonglah kan, jangan kacau family aku. Dan dia berjanji akan menjelaskan hutangnya. Namun begitu pula, si Ahlong ni enggan bertolak ansur tau. Dan dia mula menolak dan menumbuknya beberapa kali lah. Dia orang kata dia belasah si Hassan ni lah. Dan mengugut akan menjadikan isteri si Hassan ni pelacur tau, agar hutang tu dapat dijelaskan dengan cara isteri dia ni dijadikan pelacur. Jadi dia dapat duit daripada isteri dia jadi pelacur, dia gunakan duit tu konon-kononnya untuk bayar hutang Hassan tu lah. Jadi dalam pertengkaran itu, si Ahlong ni sambil-sambil bertengkar ni, dia capai ikan yang ada dekat atas meja pasar tu, dia masukkan dalam bakul. Maksudnya sambil-sambil tu sambil mencuri jugalah kan. Dan dibawa pulang ikan tu. Sambil berbuat gitu, si Ahlong ni mengugut tau, dia nak jadikan isteri yang Hassan ni pelacur. Dan sebelum tu dia dah terlebih dulu, dia kata, sebelum I jadikan you punya isteri pelacur, kata dia, I enjoy dulu lah dengan you punya wife. Macam tu kata dia. Bila pernah dengar kata-kata macam ni, jangan kata Hassan, kalau saya pun memang menyirap kan, kata dia. Lalu si Hassan ni hilang pertimbangan tau. Jadi si Hassan ni, dia capai pisau yang ada. Of course lah, dia kerja jual dekat pasar, dia mesti ada pisau, parang ke atas meja kan. Dia capai parang ke atas meja tu, dia pun menyerang lelaki tu ataupun Ahlong tadi tu beberapa kali. Sehingga kan Ahlong ni KO lah, bermandikan darah kat situ juga. Dan sementara tu ada orang pula nampak kejadian tu, dia orang tengah bertengkar ni, dia telefon polis yang tiba dan sempat melihat Ahlong tu tersungkur ataupun terbaring dan mati dekat situ juga. Si Hassan waktu tu masih tercegat kat situ sambil memegang pisau. Dan sehinggalah ada anggota polis yang datang mengambil senjata itu daripada tangan si Hassan tadi. Dan teruslah Hassan ni kena gari kat situ jugalah. Of course, memang dah orang kata orang nampak dia tengah buat jenayah tu, memang on the spot lah kena gari. Jadi pihak polis pun letakkanlah mayat si Ahlong tadi tu ke dalam Land Rover mereka, dan pisau tadi dibawa ke balai polis. Manakala mayat Ahlong tadi pula dihantar ke hospital untuk dibuat bedah siasat. Jadi waktu tu, selepas tu lah kejadian tu Hassan ni pun didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan bersabit membunuh Ahlong. Dan Hassan ni pun diberikan hukuman ataupun dihukum gantung sampai mati. Dan ketika ni Hassan ni pun ada buat rayuan lah. Dia kata atas hukuman ni lah, dan ditempatkan di sel bilik akhir di penjara Pudu. Sementara si Hassan ni untuk nak menunggu keputusan rayuan dia kan. Jadi ini adalah kisah yang pertama, orang kata introduction berkenaan dengan siapa si Hassan ni sebenarnya, dan kenapa Hassan ni boleh masuk ke penjara dan duduk di bilik akhir. Alright, ini adalah chapter yang pertama. Macam mana korang rasa? Enjoy tak? Ataupun okey tak cerita dia? Nak teruskan lagi? Baik, kita teruskan dengan chapter yang kedua. Stay tune guys. Untuk chapter yang kedua ni saya teruskan.
Ada ramai banduan yang dihukum gantung sampai mati ni sebenarnya, yang terpaksa menunggu keputusan rayuan mereka ni bertahun-tahun lamanya tau. Jadi maksudnya dah dijatuhkan hukuman, tapi bila dia orang merayu, dia kena tunggu. Orang kata nak dengar sama ada dia dapat kampunan ke tidak ke macam mana ke. So you have to wait lah bertahun-tahun lamanya. Jadi meniti hari-hari yang terakhir di bilik akhir pastinya sangat-sangat getir, sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat macam-macam berkecamuk kepala otak ni memikirkan kan. So si Aseng ni ditempatkan di sebuah sel berukuran 10 kaki kali 5 kaki kali 10 kaki. Jadi kalau korang bayangkan 10 kaki kali 5 kaki kali 7 kaki, maksudnya tak besar mana lah. Kalau korang fikir orang kata kalau kubur tu macam dalam cerita Sudin tu kan, aku rasa bilik ni tu tak besar sangat lah kata dia. Bilik ni tu adalah panjangnya tu membawa ke 7 kaki, lebarnya pula 3 kaki, dan dalamnya pula 7 kaki juga kata dia kan. Lepas tu si ni kata itu kubur kata dia, tempat kau nak mampus kan. Lebih kurang macam tu. Jadi kalau korang bayangkan ruang dalam penjara ni 10 kaki kali 5 kaki kali 10 kaki tu, compare to lubang kubur yang dalam cerita Sudin ataupun cerita Piramli tu, besar tak? Lebih kurang kecil sikit, orang kata besar sikit je daripada lubang kubur kan. So dekat situ terdapat sebuah tingkap tau, kecil dan berukuran dalam 2 kaki kali 2 kaki. Jadi tak besar mana, memang kecil, yang dibina 2 kaki from the ceiling. Jadi terdapat sebuah katil berukuran 3 kaki kali 6 kaki kali 3 kaki. Ni sikit lagi kecil sikit daripada orang kata lubang kubur. Sebidang tilam span dan sebiji bantal kecil dan sehelai selimut tebal yang ada kat situ, yang kalis koyak. Tak tahulah macam mana rupa dia, sebab saya tak pernah nampak macam mana rupa dia. Siapa tahu mungkin boleh share agaknya. Dan tidak ada tandas dalam sel ni. Tetapi pula hanya disediakan sebuah baldi najis, satu baldi lah untuk kita buang najis, dan sebuah baldi kecil berisi dengan air kat dalam tu. Dan setiap pagi pada jam 7.30 pagi lah macam tu, 2 orang pengawal akan membuka pintu selnya dan membawa dia dan baldi tadi, untuk dia bawa baldi najis tu ke tandas untuk dibuang najis tu dan dibersihkan baldi tu untuk kegunaan pada hari yang seterusnya. Korang bayangkan, nak ke masuk dalam penjara? Tak nak kan? So elakkan daripada diri kita melakukan perkara-perkara yang tidak elok lah ya. Sebab kencing dalam baldi, berak dalam baldi, macam mana rupanya tu kan. Okey, sambung cerita Dan selepas dia pergi bersihkan dia punya tong baldi tadi tu, dia pun dibenarkan bersenam macam tu, dan mandi selama lebih kurang dalam 10 minit. Dan selepas tu dia akan dibawa semula balik ke sel, masuk dalam tu semula, duduk lah. So dalam lebih kurang, tak silap saya, dalam setengah jam ke berapa puluh minit je satu hari dia ada masa dekat luar daripada selain dekat dalam bilik sel terakhir tu. Dan selepas dia balik kat sel, dia dibagi makan pula. Sarapan dia bubur kacang hijau dan sekeping roti dan ada sekoleh teh kata dia. Macam itulah. Makan tengah hari pula disediakan pada jam 12 tengah hari, iaitu sepinggan nasi, kari ikan ataupun kari ayam, sayur dan buah-buah. Makan malam pula lebih kurang sama je dengan makan tengah hari. Hari-hari kita ulang benda yang sama. Korang bayangkan lah kan. Jadi saya sambung cerita Jadi kehidupan Aseng ni sangatlah membosankan. Memang mana tak bosannya kan. Of course lah, mestilah kena bear yang kita dah buat kesalahan duduk dalam penjara. Macam tu lah kehidupan kita tau. Yelah, kita of course lah dah duduk dalam penjara kan. Memanglah kehidupan dalam penjara ni memang sangat-sangat membosankan lah. Walaupun sudah bertahun-tahun si Aseng ni menunggu dengan sabar akan keputusan rayuan dia, tapi dia masih belum dapat keputusannya. Dan tak ada sesiapa pun untuk diajak berbual. Sebab biasanya kalau yang mengikut bacaan saya lah, katanya kalau banduan akhir ni memang tidak dibenarkan untuk berbual dengan sesiapa pun tau. Orang kata lonely sendiri sajalah kat situ Jadi saban hari si Aseng punya aktiviti adalah membaca buku ataupun tidur sepanjang masa tau. Begitulah yang dilakukan dia setiap hari. Jadi pada sebelah malam pula, keadaan dekat bilik akhir ni memang sunyi sepi. Dan sekali-sekala Aseng ni terjagalah apabila terdengar bunyi dentuman. Pum!
daripada bilik gantung tu, dan dia terdengar pintu perangkap terbuka disusuli dengan jeritan yang membuat bulu roma dia meremang tau. Dan badan dia menjadi bermandi peluh lah waktu tu. Adakah itu hanya gurauan, ataupun adalah itu hanya igawan pada Aseng ni, ataupun itu adalah benar-benar berlaku? Dan jadinya apabila ada pengawal datang, si Aseng ni pun tanyalah. Dia pun tanya dekat pengawal tadi. Cik, tumpang tanya cik, sekarang pukul berapa? Jadi pengawal tu pun tengoklah jam kat tangan. Dia beritahu, sekarang ni pukul 3.30 pagi lah. Kau ni kenapa? Macam tu. Rupa-rupanya dia meninggal. Sebab kerana hanya banduan ni biasanya akan digantung ketika pukul 6 pagi saja. Selain daripada tu, memang sama ada kau kena gangguan ataupun tidur, menyigau dalam tidur macam tu. Namun begitu bunyi pintu perangkap dan jeritan yang Aseng tadi dengar memanglah sangat-sangat dahsyat dan masih lagi terngiang-ngiang dekat telinga si Aseng ni tau. Ramai banduan dekat bilik air ni pernah bertemu dengan makhluk halus tau. Dan yang menakutkan mereka tak ada kesempatan pun untuk nak berkongsi cerita, kerana banduan yang bakal digantung sampai mati ni tidak dibenarkan untuk bergaul sama sekali dengan banduan lain. Dan of course dengan pengawal tu, of course lah, dia memang layan orang macam sampah lah kan. Jadi si Aseng ni pernah mengalami kejadian yang sangat-sangat menakutkan apabila dia ni diserang oleh satu lembaga yang berpakaian serba putih tau, yang kelihatan seperti Pontianak. Jadi ini adalah chapter di mana si Aseng ni masuk dalam penjara. Macam mana kehidupan Aseng ni dalam penjara kan. Jadi saya harap minta dijauhkanlah pada kita semua yang ada kat sini daripada masuk ke dalam penjara ni. Sebab saya baca ni buku tu, saya sendiri rasa ya Allah, Masya Allah, minta jauhlah kita semua ya. Okey, tanpa membuang masa, kita sambung dengan kisah seterusnya mana Aseng ni diganggu. Stay tune. Okay, untuk final chapter ni ataupun final chapter ataupun chapter yang terakhir ni, inilah kisah di mana si Aseng ni diganggu. Okey, kita mulakan ya. Malam waktu tu sudah pun larut tau, dan cuaca pada malam tu agak dingin gitu. Dan pada malam Jumaat tu, kerana kat luar sana sedang hujan lebat tau. Dan waktu tu, malam tu Aseng ni tak dapat pun melelapkan mata, walaupun terasa sangat-sangat mengantuk. Si Aseng ni pusing ke kiri, pusing ke kanan kan. Orang kata orang dah tak boleh tidur, restless lah kan. Ke kiri, ke kanan, kiri, ke kanan. Ketika si Aseng ni hampir-hampir terlelap tiba-tiba si Aseng ni terhidu bau busuk tau. Bau dia macam bau bangkai. Macam itulah. Macam bau bangkai tikus pun ada, macam bau darah kering pun ada. Jadi bau darah kering ni saya tak pasti macam mana, sebab saya tak pernah bau macam bau darah kering ni. Minta jauh lah, kalau boleh jangan, tak nak bau pun. Dan waktu tu Aseng terasa macam ada sesuatu yang berat menghimpit dia. Macam kalau kita biasa dengar situasi macam ni, mungkin orang kata kena tindih. Macam tu lah agaknya. Menghimpit dada si Aseng ni, kata dia. Dan dia pun membuka mata. Waktu Aseng ni buka mata, dia ternampak ada wajah seorang perempuan tua yang memang muka tu dah kerepot habis lah. Dan hidung ni panjang dan bengkok. Hidung panjang bengkok ke tepi agaknya lah. Matanya merah menyala macam tu kan. Gigi dan taringnya tajam, berlumuran darah tau. Kau bayangkan, ya Allah, rambut ni panjang, memang panjang lah kata kan, sampai cecah ke lutut macam tu, menggerbang menutup muka Aseng. Macam tu lah, lembaga tu ada kat badan atas badan Aseng, rambut dia tu tutup muka Aseng macam tu. Lembaga tu seakan-akan macam nak cekik si Aseng waktu tu. Dan lembaga tu waktu tu tengah cuba nak gigit leher si Aseng ni. Waktu tu Aseng terperanjat dan melihat apa yang ada dekat hadapan ni. Si Aseng terjerit lah.
Oh tolong. Macam tu lah. Dan dengan segala tenaga yang ada pada badan dia tu waktu tu, dia melompat bangun, dia tumbuk pontianak tu, dan supaya pontianak tu tak boleh nak himpit dia. Kononnya macam tu lah Sambil menjerit-jerit dia ni, dia menendang-nendang lembaga tu dengan sangat-sangat kuat. Lembaga tu pun tiba-tiba gaib macam tu je. Sambil mengilai-ngilai dengan dahsyat, dan bergemalah hilaian lembaga tu dalam penjara Pudu pada malam tu. Pada waktu tu ada pengawal yang terdengar dengan laungan ataupun jeritan si Aseng tadi. Orang yang dengar tadi, dia pun terus berlari lah masuk. Dia buka sel tu, dia tengok. Terus dia tanya si Aseng, apa yang terjadi sebenarnya kan? Dan Aseng pun beritahu, sebenarnya yang Aseng ni nampak tadi adalah pontianak yang cuba nak hisap darah dia kata. Lalu dia pun menjerit lah dan menendang dengan kuat sehingga pontianak tu pun hilang macam tu je. Dan pengawal tu cakap, tidurlah, itu Cik Chon, kata dia. Siapa Cik Chon ni? Korang boleh refer cerita yang sebelum ni cerita yang mula-mula saya buat tentang cerita penjara Pudu ni. Itu Cik Chon mahu menghisap darah orang. Itu biasalah tu kan, kata pengawal tu. Dan waktu tu si Aseng ni tertanya-tanya tau, siapa Mak Chon tu sebenarnya? Dan dia lepas tu dia terus tak dapat nak lelapkan mata, kerana dia dah start bimbang tau, lembaga itu akan datang semula untuk mengganggu dia. Dan jadi pada malam tu dia duduk bertinggik je dekat atas katil dia, sehinggalah pengawal datang untuk membuka kunci selnya pada pukul 7.30 pagi. Orang kata 7.30 pagi tu nak collect baldi tu kan, nak pergi cuci baldi, orang kata nak start makan sarapan pagi tu kan. Itulah time dia. Sampailah pukul 7.30 pagi tak dia tu tidur dia hari tu. Dan minggu berganti bulan, tetapi masih belum lagi mendapat berita tentang rayuan yang dikemukakan olehnya. Sedangkan beberapa orang banduan sudah pun digantung tau. Jadi dia dekat situ memang terasa sangat-sangat, how to say, dia macam stres tau. Memang stres, mahu tak stresnya. Kita tahu sama ada lulus ke tak. Tapi kalau ni dah hari-hari kita dengar orang terjerit, kena gantung, kena hukuman kan. Memang satu perasaan yang tak dapat nak dibayangkan ataupun digambarkan. Jadi sampai tu si Aseng ni tertanya-tanya, bila pula lah giliran dia ni nak digantung. Dan hari semakin hari, bila keadaan jadi macam tu si Aseng ni menjadi semakin murung tau. Sambil-sambil dia terkenangkan isteri dia. Siapalah jaga isteri aku? Apa yang dia tengah buat sekarang ni? Dan macam-macam lagi tau dalam kepala otak Aseng ni fikir. Dan mereka pula waktu tu baru je 2 tahun mendirikan rumah tangga tau. Apabila dia didapati bersalah kerana membunuh, dia ni merindui isteri dia sangat-sangat. Dia ingin sangat bermesra-mesra dengan isteri dia buat kali terakhir sebelum orang kata nak kena hukuman gantung ke macam mana ke. Dia teringin sangat nak jumpa ataupun nak bermesra dengan isteri dia. Dan pada satu malam tu, waktu tu hujan tengah turun tau dekat luar kan. Dia dengar lah bunyi hujan tu dengan lebat ni kat luar sana. Angin pun bertiup merempuh tingkap yang sel dia 2x2 tu kan. Jadi taklah besar sangat, tapi terasa juga dingin dia kat dalam sel tu. Dan lampu di sel dia tu pun telah pun dipadamkan waktu tu. Dan pengawal pula dia akan menyalakan lampu sel dia tu setiap 15 minit tau, untuk nak buat pemantauan sama ada lagi ke banduan ni dalam sel ataupun dah tak ada ke, dah terkeluar kan. Macam tu lah agaknya Hujan pun masih lagi turun dengan lebat, dan sesekali disusuli dengan bunyi guruh berdentum kuat pula tu kan. Dan apabila angin dingin menepa masuk ke dalam sel si Aseng ni, dia mulalah orang kata dibuai oleh angin kan, rasa syok lah kan. Dan mulalah terasa mengantuk dia pada malam tu. Dan dia pun dah mulalah tak menghiraukan pun hujan ke, guruh ke, petir ke kat luar tu. Dia dah tak fikir dah kan, dia dah start mengantuk. Dan tiba-tiba dia pun dah terlelap. Dan buat beberapa ketika kan, apabila dia terasa macam ada sesuatu menindih dia, dia terhidu tau bau haruman yang macam selalu isteri ni pakai oleh isteri dia pakai sebelum masuk nak tidur tu. Isteri dia pakai, mungkinlah bukan bau haruman, biasanya bau sabun ke, bau shampoo rambut kan. Dia terbau bau tu tau. Dia macam teringat kembali kan, sambil-sambil dia nak tidur tu. Dan dia buka mata dan dia terpandang wajah isteri dia kat depan muka dia tau.
Dan wanita tu tersenyum dan berbisik kat telinga dia dan berkata yang dia sayang, dia rindukan suami dia. Dan Aseng waktu tu peluklah isteri dia dengan erat. Ya, rindu? Maknanya tak rindu, kau gila kau. Kan? Dan dalam keadaan teruja tu, dia terasa macam sakit tau, yang mencucuk-cucuk dekat bahagian kiri leher dia macam tu, seolah-olah terkena paku tau. Dan dia pun buka mata waktu tu dan menjerit dengan kuat sebab amat terkejut. Kenapa tau? Sebab apabila dia terpandang yang Mak Chun tadi dengan darah meleleh-leleh kat mulut dia tu dan bertaring sedang merenung dia depan itu sebelah macam tu. Dan dia menjerit sekali lagi apabila sambil meronta-ronta menolak lembaga tu daripada badan dia. Dan Mak Chun pun menghilang sambil mengilai-ngilai dengan nyaringnya. Wow. Mau tak geram. Lepas tu pengawal yang dengar bunyi tu semua pun meluruhlah pergi ke sel dia balik semula dan bertanya, Aseng, apa yang jadi ni? Dan dia beritahu pada pengawal tu apa yang sebentar tadi menimpa diri dia. Mak Chun ni boleh menyamar menjadi siapa saja dan ada masanya dia menjadi perempuan cantik. Dan apabila Mak Chun ni rasa tercabar, dia akan menjadi Pontianak. Ini adalah kata pengawal tu lah yang datang pada sel Aseng tu kan. Dan menurut pengawal tu, beberapa orang banduan akhir yang bukan beragama Islam pernah lalui pengalaman seperti yang Aseng lalu tu. Diganggu oleh si Mak Chun ni dah. Tetapi ia tidak akan mengganggu pula banduan-banduan yang beragama Islam yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebelum tidur. Dan akhirnya, selepas menunggu lebih daripada 3 tahun menunggu keputusan rayuan dia tadi tu, rayuan Aseng ni ditolak. Dan oleh lembaga pengampunan negeri ni mana yang nak dapatkan pengampunan tu biasanya minta pengampunan daripada lembaga pengampunan negeri lah macam tu. Dan Aseng menerima berita ini dengan hati yang sangat-sangat berat. Apabila diberitahu oleh penguasa penjara tentang ni, dia, isteri dia serta ibu dia saling masing-masing berpelukan lah. Orang kata memanglah sedih, mahu tak sedihnya. Semasa lawatan terakhir mereka, iaitu hari sebelum dia digantung. Maksudnya hari ni dia dengar berita tu, terus besok terus digantung. Macam tu. Dan pada malam tu dia dibenarkan memakan makanan pilihannya. Namun waktu tu dia dah terlalu sangat sedih sampai tak lalu dah nak makan apa. Dia hanya minta, "Cik, saya dah tak tahu nak minta apa. Saya minta 1 cawan kopi je lah, cik." Kata si Aseng macam tu lah. Dan sepanjang malam si Aseng ni tak dapat pun nak melelapkan mata tau. Dan waktu tu Aseng ni berharap Mak Chun akan muncul sekali lagi dan menjelma sebagai isterinya buat kali terakhir. Orang kata begitu desperate sekali nak, orang kata nak spend time dengan isteri, nak jumpa isteri, nak menatap wajah isteri sebelum orang kata kena hukuman tali gantung ni. Sampaikan kalau hantu tu menjelma jadi isteri pun I don't care, as long as I boleh nampak my wife. Orang kata boleh bayangkan wife tu punya lah, tragik betul lah. Dan dia sedang terbaring waktu tu kan, sambil dia merenung-renung siling. Orang kata nak menunggu, orang kata menunggu hukuman gantung kan. Memanglah berserabut kepala otak katnya. Berfikir tentang saat tali gantung dipasang ke leher dia pada keesokan harinya. Macam-macam persoalan yang berlalu ada dekat dalam minda waktu tu. Adakah ia akan berasa sakit? Adakah ia akan menderita dahulu sebelum mati? Macam tu. Sebelum menghembuskan nafas terakhir tu, macam-macam berada dalam fikiran si Aseng ni. Waktu tu dia teringatkan isteri dia, dia teringatkan ibu dia, lalu dia pun menangis. Kata dia menyesal sangat-sangat perbuatan dia sebelum ni. Dia tak berniat tau nak membunuh Along tu sebenarnya. Tetapi malangnya dia dah hilang pertimbangan. Nak buat macam mana? Dah tak boleh nak fikir waktu tu. Yelah, bila Ahlong tu kata nak jadikan isteri dia sebagai pelacur, dan sebelum nak jadikan pelacur tu, dia nak pakai dulu isteri orang tu. Jangan buat pasal babe. Orang punya keluarga jangan buat main. Kan orang baik-baik pun kalau dengar macam tu mau psycho jadinya kan. Tiba-tiba dia terasa macam sukar bernafas tau. Dia pun buka mata dia luas-luas waktu tu, dan dalam cahaya yang suram tu dia ternampak isteri dia ada dekat sebelah dia sambil tersenyum memandangnya.
Sejak dikurung seorang diri selama 3 tahun, dia belum pernah pun merasa bahagia dan teruja seperti saat ini. Dia memeluk isteri dia erat-erat dan dapat merasai kehangatan dan haruman isteri dia waktu tu. Sehinggalah pagi tu tiba-tiba dia terdengar pintu sel dia dibuka. Aseng, bangun. Masanya dah sampai dah ni, kata pengawal yang datang untuk menjemput Aseng lah. Dan ketika itulah isteri dia ni, ataupun isteri makhluk yang menyerupai isteri Aseng tadi, bangun dan terus menghilangkan diri, masuk dalam dinding macam tu, sambil mengilai dengan nyaring tau. Dan waktu tu barulah dia sedar yang itu adalah angkara Mak Chun. Mak Chun tu makhluk yang ada dalam penjara Pudu ni lah, yang selalu mengganggu banduan-banduan dalam penjara Pudu ni. Waktu tu bila Aseng dah bangun, dia dah rasa badan dah rasa lemah sangat tau. Longlai dah tak berdaya sangat nak bangun tau. Jadi si Aseng ni macam blur-blur tau, kebingungan. Tapi sempat memberitahu pengawal yang datang untuk mempersiapkan dia untuk ditali gantung tu. Tenang dia cerita. Yang orang kata dia punya request yang terakhir nak jumpa, nak spend time dengan isteri dia tu, dia dapat kan. Dia ceritalah pada pengawal tu, isteri dia datang berjumpa dia untuk mengucapkan selamat tinggal, kata dia kan. Lah, walaupun dalam keadaan lemah macam tu, dia masih lagi mampu sarungkan pakaian banduan yang bakal digantung ni. Sebab nak gantung nanti dia ada satu pakaian yang special dia lain daripada pakaian yang biasa. Jadi tukang gantung puas hatilah dengan segala persiapan yang telah pun dibuat. Dan pada jam 5.50 pagi, Aseng ni dipapah kiri dengan kanan dia oleh pengawal dan dibawa keluar daripada sel dia untuk bertemu dengan penguasa penjara yang sedang pun menanti Aseng ni. Jadi penguat kuasa tersebut pun membaca waran pelaksana hukuman mati pada Aseng ni. Seng Tong Ah, nombor kad pengenalan 002020 ya, seru penguasa tu. Aseng ni jawab lemah je. Ya, saya. Jawab Tong Seng Ah tu lah. Seng Tong Ah tu kan, maaf. Jadi kamu didapati bersalah mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh Ahlong, dan dengan itu kamu akan digantung sampai mati. Adakah kamu faham? Kata si itulah pengawal kuasa tadi dah. Faham tuan, kata si Aseng. Bilik tergantung terletak 12 kaki saja daripada tempat banduan tu dan sedang berdiri. Dekat sajalah, dan hanya mengambil masa lebih kurang 15 saat je untuk dia tiba di tali gantung tadi. Dan tukang gantung akan menarik tuil pintu perangkap apabila mendapat arahan daripada penguasa. Dan banduan yang dililit lehernya tadi dengan tali gantung tadi akan jatuh dalam keadaan tergantung lalu meninggal dunia. Dan waktu tu jam telah pun menunjukkan tepat pukul 5.58 pagi. Para pengawal meminta banduan yang kepalanya dah pun disekup ataupun ditutup tu untuk mara ke hadapan. Tetapi tiba-tiba si Aseng ni jatuh tersungkur. Dia pun terbaring kat lantai macam tu je. Dan para pengawal tidak dapat mengangkat dia ni dan Aseng tidak memberikan sebarang tindak balas pun apabila nama dia dipanggil. Tong Aseng. Aseng? Aseng dah tak bergerak, tak pun orang kata tidak menyaut, tidak bergerak, tak berkuit langsung. Dan seorang doktor yang hadir kat tempat tali gantung tu diminta memeriksa banduan tu lah. Malangnya tuan doktor tu pun memberitahu yang banduan tu telah pun meninggal dunia. Laporan polis dibuat pun dan mayat Aseng dibawa ke hospital untuk dibedah siasat. Keputusannya adalah Aseng ni meninggal dunia akibat kehilangan darah yang banyak serta serangan jantung. Oleh yang demikian, Aseng tidak mati di tali gantung ya. Seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Malaysia, manusia merancang tetapi Tuhan yang menentukan. Kita boleh membuat bermacam-macam rancangan dalam kehidupan kita ni guys. Tapi ianya hanya dapat dilaksanakan dengan izin Allah. Jadi, inilah kisah seram Malaysia yang terakhir ni. Macam mana korang rasa? Saya bacakan. So, pada saya lah moral of the story untuk hari ini adalah minta dijauhkan lah kalau ada yang buat benda-benda yang tak baik tu kan, jauhkanlah. Jangan. Saya baca cerita-cerita dalam buku ni pun
Seram babe kan. Orang kata sedeba sedikit kita dapat bayangkan macam mana kehidupan kita kalau kita masuk dalam penjara. Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Saya akhiri kisah seram Malaysia hari ini. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amatlah dihargai ya. Terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Dan setiap subscribe daripada anda adalah ibarat satu semangat buat saya untuk terus berkarya. Bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik untuk anda semua tonton, insya-Allah. Dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.